Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. So hari ini kita akan menuju ke SK Padas Damit, kampung bukan kelahiran, kampung ibu bapa. Oke, sedikit mengapa review lah kan, review nanti lupa tidak sempat tulis. So inilah adalah review, kemungkinan lah supaya ingatlah kita hafal dulu lah. Oke, walaupun pertandingannya belum bermula, kita belum dapat melihat, tapi dari pengalaman dahulu sebagai juri dan hakim dan juga sebagai jurulatih dan juruletih tari, koreografer untuk anak-anak yang berumur 4, 5, 6 tahun itu. So kita buat review sedikit lah. Oke. So perkara pertama yang saya ingin review adalah tentang syarat. Setiap kali prasekolah dan kemas mengadakan pertandingan, begitu juga anak sekolah. Ada sekolah rendah dan sekolah menengah tak ada masalah sebab dia di bawah KPM. Jadi KPM tu memang stick, dia punya syarat tu seperti tahun-tahun lepas juga lah. Tapi untuk prasekolah dan sebenarnya dia ada berubah-ubah juga sedikit. Tapi di peringkat bawah, zon, daerah dan negeri, dia sepertinya tidak ditunjukkan syarat yang sebenarnya. Mungkin pengurusi pengelola ingin memilih siapa-siapa suka dia lah. Rasanya begitulah kan. Okey, yang pertama ialah syarat. Okey, seperti yang kita tahu, pertandingan tarian, kita merujuk kepada pertandingan tarian. Peringkat mana pun kita ada 5. Dulu ada 4 jenis, sekarang dia ada 5. Sebenarnya banyak jenis, dia ada anak-anak dia. Yang pertama adalah jenis yang tarian tradisional. Tarian tradisional terdiri daripada satu jenis tarian saja. Sama ada tarian tradisional Melayu atau tradisional Sabah Sarawak, etnik Sabah Sarawak ya. Itu satu jenis tarian. Satu jenis tarian, satu lagu tarian. Okey, lagu tradisional tidak boleh diubah. Dan juga tarian juga mempunyai bunga tari yang tidak boleh diubah. Memang itulah asalnya. Kalau joget itulah. Memang ada banyak jenis joget, tapi tidak boleh bercampur antara joget Jawa dan joget asli ataupun joget lain-lain. Tidak boleh campur. Begitu juga dengan tarian etnik. Kalau limbai saja, tidak boleh campur dengan benda-benda lain. Itu tarian tradisional dan tarian etnik, satu lagi. Kemudian kita ada yang jenis yang kedua, ialah pertandingan kedua ialah rampaian. Okey, kita ada rampaian. Jenis kedua ini rampaian menggabungkan sama ada 2 jenis tarian atau 3 jenis tarian. Biasanya 3 sajalah. Ada juga yang banyak lah, 3 jenis tarian. Okey, rampaian dia ada 2 jenis. Sebenarnya ada 3. Okey, saya untuk ingat kembali kan. Rampaian, kita ada rampaian tradisional dan etnik. Rampaian tradisional sama seperti tarian pertama tadi, tidak boleh diubah. Music original, tarian bunga tari original. Tidak boleh bercampur antara satu sama lain. Biasanya rampaian joget, inang, zapin dan juga asli. Itu yang biasalah syarat yang biasa. Tarian rampaian etnik pula, etnik Sabah Sarawak, dia lebih kurang sama. Tarian asli yang original dan muzik pun original. Okey, itu rampaian lah kan. Okey, kalau tarian Sumasau yang original. Kalau tarian Magunatip yang original lah. Muzik pun original, tak boleh diubah-ubah. Okey, boleh cantum je lah. Okey, itu rampaian. Lepas satu tarian, dia tidak boleh bercampur aduk. Okey, sekejap joget, sekejap zapin, lepas tu joget balik. Atau tak boleh. Itu rampaian, artinya bersambungan, satu tarian begitu. Okey, so itu rampaian. Okey, yang pertama tradisional, etnik, satu tarian. Kemudian yang kedua adalah rampaian. Okey, itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga ialah rampaian juga boleh, iaitu
traditional kreatif. Okey, dia ada dua, traditional kreatif ataupun etnik kreatif, dan traditional contemporary atau etnik contemporary. Ada dua jenis tarian yang seakan-akan sama tapi berbeza. Okey, kita cerahkan dahulu dia punya jenis. Traditional ataupun etnik kreatif. Okey, kreatif dulu Okey, step dia, lagu dia contemporary. Okey, lagu dia original. Lagu original. Beza dia, lagu dia original. Kalau kreatif, lagu original. Bunga tari dia sudah diubah semula, tapi masih menampakkan ciri-ciri tarian itu. Contohnya kita bagi inang. Okey, inang lagu, inang asli. Tangan melambai-lambai itulah. Okey, tetapi diubah lambaian itu saya mau tunjuk pun tidak sebab muka jangan nampak. Menjadi lebih tinggi daripada asal. Kalau perempuan tu dia sikit je kan, dia bawa paras pinggang. Kalau saya tunjuk barulah boleh. Kemudian manakala kalau kreatif, kita kasih bagi kreatif sampai ke kepala boleh. Tapi muzik asli, original, musiknya original. Okey, so berbeza dengan sama ada rangkaian atau satu bola tarian je lah. Itu jenis yang kreatif. Okey, etnik kreatif atau traditional kreatif. Okey, satu lagi contemporary. Okey, beza contemporary dengan kreatif ialah musiknya. Okey, stepnya atau bunga tarinya boleh digubah, tapi masih mengekalkan ciri-ciri. Kita boleh nampak jelas. Musiknya boleh guna muzik yang offbeat. Okey, dia boleh ubah bla bla bla. Okey, hip hop ke muzik dia ataupun muzik yang tradisional baru ke, okey, yang sudah digubah semula. Itu antara kreatif dan contemporary. Kreatif original music, contemporary muzik ubah semula, bunga tari pun ubah semula. Okey, ada satu lagi yang baru. Yang baru ni ialah kreasi baru. Dia kata kreasi baru. Sama juga, dia ada rangkaian ataupun dia ada satu jenis tarian saja. Okey, dia ada dua jenis. Satu jenis atau rangkaian. Rangkaian lebih kurang 3 lah. Okey, 2 pun boleh. Kreasi baru ni dia lebih kurang bunga tari dia sama seperti dengan kreatif. Okey, etnik kreatif atau traditional kreatif. Cuma dia diubah semula. Kita ambil contoh yang senang. Zapin. Okey, Zapin terlalu banyak. Asli. Okey, muzik kreasi baru ialah muzik asli yang sudah digubah semula lah. Okey, yang dia rancang sikit kreasi baru. Ataupun kadang-kadang boleh juga gunakan muzik yang original, tetapi bunga tarinya telah diubah sehingga hampir tidak menampakkan keaslian itu. Boleh faham ke tak? Tapi bila sekali tengok, ini asli ni. Okey, boleh faham ke tak? Okey, so kalau untuk lebih lanjut lagi, anda boleh bertanya kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di negeri masing-masing, ataupun kalau di Sabah dia ada lembaga kebudayaan lah. Diorang lebih memahami. Kelemahan saya ialah walaupun pernah berjuri pada peringkat negeri, ada sijil yang selain daripada itu, saya tidak ada sijil itu tahap 1, tahap 2. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 untuk tarian daripada JKKN tak ada. Tapi pengalaman mengajar dan juga koreograf dan juga pengalaman mengjuri ada. Okey, kita boleh beza lah, boleh beza. Join pun ada, bukan saja mengajar, join pun ada, tapi tak menang lah. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita tengok pada pemarkahan. Saya ikut pemarkahan yang kemas bagi. Boleh digunakan untuk prasekolah sebab ini lebih kepada kanak-kanak yang bawah 7 tahun.
Kalau sekolah menengah dan sekolah rendah itu pemarkahan dia ada lain sikit saja. Okey. Tapi lebih kurang lah, lebih kurang. Okey. Okey, kita rujuk kepada yang bawah sekali lah. Okey, yang bawah sekali ialah yang pertama ialah tata rias ataupun makeup. Makeup secara keseluruhannya it's okay. Tapi itulah, tengok tarian dia. Tapi kalau jenis tradisional, okey, dengar betul-betul, yang untuk tradisional dan etnik, jenis yang pertama tu, okey, yang jenis yang kedua, 3, 4, 5 tu tak kisah. Yang pertama tu, dia punya makeup tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau orang kampung etnik mana pakai makeup kan, macam gitulah kita kekalkan dia punya tu makeup. Okey. Tapi kita kena tengok juga di mana kita buat persembahan atau pertandingan. Di TV makeup dia lain, sebab kadar cahayanya tu di pentas makeup lain. Okey. Kalau orang tu buat pertandingan ataupun persembahan secara dekat, orang tu ada di tepi-tepi, macam basking apalah tu, tapi ada tarian makeup dia lain. So dia punya keterangan cahaya itu apa sebagainya itu mempengaruhi. Jadi kita kena main peranan lah situ, juru makeup. Okay. So yang kedua, yang seterusnya ialah kostum, busana. Dalam bahasa Melayu busana, kita panggil kostum. Kostum pakaian, kalau itulah sama dengan makeup. Kalau originally pertandingan itu ialah pertandingan yang tradisional, etnik tradisional, so tidak boleh ubah pakaian itu menjadi kreatif. Ya, tidak boleh ubah, dia sebiji itulah. Tapi kalau untuk kontemporari, kreatif, kreasi baru dia kena original lah, baju dia original lah. Okey. Langkah aja kita tukarkan. Tapi untuk kontemporari dan kreatif, okey, itu boleh, pakaian boleh diubah kepada yang lebih vogue gitu. Boleh dia ni masih nampak ciri-cirinya lah. Ciri-ciri Melayu kan, ciri-ciri etnik tu adalah, tapi boleh diubah menjadi yang lebih wow gitu. Okey. So yang ke seterusnya ya, pakaian secara keseluruhannya. Kalau banyak duit, banyak budget gitu, iyalah. Kalau sikit budget, begitulah. Faham je lah. Okey. Tapi pakaian kanak-kanak yang 4, 5, 6 tahun ni biasalah, tidak juga macam orang tua kan, mau 4 meter lah, apalah semua, sikit-sikit je tu. Ni 1 meter 2 meter je kan. Okey. So senang. Okey. So kemudian ya kita naik kepada seterusnya ialah persembahan. Okey, secara persembahan ini saya ambil semualah persembahan. Okey, teman. Okey. 30 markah. Yang pertama ialah personality. Personality itu cara-cara dia masuk, kelembutannya, gemalai. Bagian ini penting ialah gemalai. Ya, dia lembut. Kalau perempuan tu lembut, lelaki tu kasar, keras. Kalau sama ada mana-mana je lah, kontemporari ke etnik, kreatif apakah. Kalau lelaki nampakkan lelakinya, perempuan nampakkan kelembutan perempuannya, lelaki nampakkan kekerasannya. Tak boleh lah pula lelaki perempuan keras, terkangkang, melompat, sebagainya. Kemudian nampak sangat kelelakiannya. Okey, kalau perempuan. Kalau lelaki nampak kepondanannya, itu tak boleh. Sorry to say, I don't like it. Itu bukan Malaysia punya. Okay. Dia boleh campur dengan ballet, salsa, whatsoever tu, untuk kreasi baru ataupun kontemporari dan kreatif. Tetapi lelaki is lelaki, perempuan is perempuan. Itu personality ya. Cara dia masuk macam mana, lembut, apa sopan, cara dia keluar macam mana, mesti ada cara keluar dan masuk. Okey. Kemudian terlupa di busana dan kostum tu tadi, termasuk juga dengan props. Props tadi kita berbalik kepada kostum tadi. Ada bagian props. Bila props, siapa mana-mana yang ada bawa props, kalau bawa selendang, gunakan selendang itu. Kalau guna tepak sirih, gunakan tepak sirih. Tampi ke ataupun apa-apa je lah props, digunakan.
Walaupun bukan sepanjang, sekejap guna, sekejap tidak, sekejap guna, sekejap tidak, it's okay. Tetapi apabila kamu bawa contohnya tepak siri kan, masuk-masuk bawa tepak siri, letak di depan, lepas tu kamu nari, habis ambil balik keluar, it's not okay. Itu bukan digunakan. Kalau kau pakai selendang dari mula sampai habis, selendang tetap di leher, tak digunakan pun, angkat sikit ke, pulas-pulas sikit whatsoever, tapi tidak digunakan, tidak guna. It's nothing. Okay, selendang is prop. Kipas ke whatsoever. Okay, so jadi kita tengok itu props lah. Kemudian kita tengok kembali pada persamaan dari personality. Okay, personality, kelembutan. Okay, gerak mata tengok pada pasangan. Okay, mata tengok pada pasangan. Jangan kau tengok tempat lain. Lepas tu tanya, lepas ni step apa, whatsoever, walu. Okay, so biasalah kalau sekolah mendengar rendah, dia cerita pula di belakang lah. Okay, senyuman, personality, ada senyuman, bukan marung, marung lah bahasa Sabah. Okay, tengok mau menangis ataupun tidak perasaan. Biasanya yang tidak perasaan lah. Dan mulut tak boleh komat kamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. No, tak ada, mulut tak payah komat kamit. Yang itu akan dipotong markah lah. Kita nampak, oh dia mengira. Okay. So, tapi kalau dia menyanyi, telah lama kita kelan antar kemana. Oh, boleh. Kalau dia menyanyi lagu tu boleh. Kalau kira tak boleh. Kita nampak juga beza kan. Okay, yang seterusnya ialah keseragaman. Ini keseragaman 20 markah ni. Seragam semuanya. Okay, lelaki seragam lelaki, perempuan seragam perempuan, kemudian bersama-sama semua seragam. Itu keseragaman tari. Kalau komplit dari mula sampai habis seragam bukan dari segi pergerakan, dari segi ketinggian, dari segi level, dari segi kontak whatsoever, termasuk dalam personality tu. Bila semua senyum. Bila ada emosi dalam tarian tu, contohnya dia marah seorang grup kan, biasanya lelaki dia kan tunjuk kan. Okay, itu awas. Kalau seragam semua join lah. Okay, kalau free orang kata apa, gerakan free ni, gerakan bebas, semua bergerakan bebas. Okay, kalau semua menari seragam. Okay, boleh faham itu biasalah seragam ni. Seragam kita suka tengok yang seragam. Okay, macam berkawat pula kan, tapi ini menari, jadi kita seragam. Okay, kalau orang kaki kanan, dia kaki kanan, sebelah kaki kiri semua, tangan kanan ke tangan kanan semua gitu. Okay, kalau ada kesilapan sedikit, biasalah, sedikit tu boleh diabaikan. Tapi kalau selalu sangat nampak, betul-betul nampak dia lain daripada yang lain, seorang atau dua ataupun itu potong markah lah. Okay, itu dari segi persamaan lah. Okay, kemudian kita yang pergi kepada markah yang paling tinggi ialah teknik tarian. Okay, teknik tarian ya untuk okay, saya lupa yang satu, personality itu. Personality ada satu lagi, iaitu posture badan. Posture badan tu ialah bukan bentuk badan, posture dia. Kalau duduk macam mana posture, kalau lenggok macam mana posture dia. Okey, itu susah nak cakap, kena tunjuk barulah, kena tunjuk baru dia kita faham lah. Tapi itu posture salah satulah. Okey, kita pergi pada teknik tarian yang di bawah sekali ialah kualiti dalaman, disiplin lah. Disiplin dia ialah disiplin sama dengan keseragaman tu lah. Okey, disiplin, ikut peraturan tak. Okey, dia punya ikut ini lebih kepada memenuhi syarat disiplin dia. Kalau pertandingan tu dia ada permulaan, masuk intro macam mana, keluar macam mana, semasa di pentas macam mana. Okey, sebagai contoh, tidak boleh semua menghadap buntutnya. Terus terangnya kan, semua menari menghadap ke belakang, tiba-tiba tinggal buntut je ke hakim atau ke orang depan, semua menghadap ke belakang. Faham ke tu? Tak boleh. Dia kalau 4 orang menari, contohlah 4 orang, 2 mesti menghadap depan atau menghadap ke tepi. Kalau nak menghadap ke belakang, 2 saja. Jangan semua. Kalau semua tu potong markah. Macam mau bagi benda tak elok kan. So itu
So itu dia punya dari segi kualiti laman disiplin lah. Itu salah satu contoh lah, ada banyak lagi ya. Nanti sekarang tidak cukup masa, saya bagi masa 10 minit gitu. Ini berapa minit sudah nih? Okey. So kemudian kita ada pementasan dan pola lantai. Okey, ini bagian ini syarat nih. Yang tadi itu kita iyalah juga syarat juga, tapi ini syarat yang tertulis. Pola lantai, ini yang tidak faham pola lantai ini, saya pernah mengadili ada satu masa tu. Dari mula masuk sampailah keluar satu pola aja. Dia bunga ada 3. Dia bunga ada 3, 4, 5. Banyaklah bunga dia. Bla 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 bla. Bunga. Lepas satu bunga dia buat bunga tarian. Lepas satu bunga. Tapi dia punya pola lantai satu je. Saya boleh cakap 2 depan 2 belakang. 2 selang-seli lah, macam diamond lah. Dia menarilah muzik habis. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Bunga aja lain. Duduk bangun pun tiada. Level tiada. Jadi it's okay. Kita pun it's okay. So pola lantai ni sebenarnya kedudukan pergerakan kita boring kalau satu pola lantai. Jadi dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat, membuat menjadi satu bentuk. Okey. Kita kena tulis ni. Ini kena ada papan tulis baru kita faham. Okey. Dia memenuhi ruang pentas, kemudian dia membentuk bentuk-bentuk seperti diamond. Kalau dari tengok dari atas lah dia diamond. Kalau dari depan memang dia rata je kan. Selang-seli, kiri kanan, selari, hedge, sebaris. Itu banyak pola lantai. Saya ada tulis di blog, tapi lama sudah lah, 2009. So itu perubahan. Jadi macam mana mau pergi ke pola lantai itu dengan bunga tari apa? Okey, serentak ke tidak? Itu yang ada pergerakan tu, pola lantai. Okey. Yang ini insya-Allah lah itu pola lantai nama dia. Okey. So itu koreografer fahamlah tu. Tapi biasalah, ada juga kesilapan kalau first time ikut baru tengok je. Syarat pun macam gitu. Dia pun tak faham whatsoever, tapi ada keinginan mau join. It's okay. Tak ada masalah. Okay. So yang yang top. Okay, bagian ini sebenarnya untuk 4, 5, 6 tahun saya memang tak tengok sangat. Tapi markah dia tinggi, iaitu keaslian gerakan. Keaslian gerakan ini. Okay, bunga tari yang original. Originalnya macam mana? Kalau dia sudah digubah kontemporatif apa semua. Okey, dia gubah macam mana? Masih nampak keaslian itu? Tarian apa kita boleh tangkap ke ini tarian apa? Kalau dia tidak ada sinopsis pun, sinopsis itu sebenarnya untuk bagi tahu kita ini tarian apa, dari suku kaum apa, whatsoever. Tapi kalau tiada pun, juri itu dia boleh nampak, ini tarian apa dia? Ini tarian apa? Contohnya igal-igal dengan daling-daling. Dia lebih kurang sama tu. Okey. Kalau orang tidak tahu beza, ini igal-igal nih, ini daling-daling kali ya. Apatah lagi kalau dia sudah ubah tu tarian, macam sama aja, tapi macam ada. Jadi dia macam joget Bugis, joget Jawa dengan joget Melayu asli. Kalau orang tidak tahu beza, dia akan sama lah nih. Iya. Inang ada banyak. Inang nyonya, inang renek, inang asli, inang dayang istana, inang istana whatsoever tu. Kalau orang tidak pergi belajar lah, tidak sijil macam saya ni. Tapi saya tahu juga kan, dia tidak tahu tu beza tu. Macam mana membezakan dia tu? Keaslian dia tu. Ini inang betul kah? Inang ni dia sudah campur dengan inang yang lain. Kalau tarian yang pertama tu asli tradisional kan, dia satu tarian je kan. Kalau dia sudah campur yang lain, itu tidak, sudah bercampur, kita tidak boleh panggil lagi satu tarian. Dia sudah jadi 2 tarian. Itu keaslian gerakan itu. Okay. Keaslian gerakan. Tapi untuk kontemporari kreatif, etnik kreatif, tradisional kreatif, tradisional kontemporari, kreasi baru. Kreasi baru tu susah sikit lah. Buat dia kreasi baru, kita pun tidak tahu itu step
Itu step sebab dia baru dibuatkan. Jadi dia persembahkan dengan lagunya yang baru. Okay, masih mengekalkan beat-beat dia kan. It's okay. Tapi kalau yang tradisional betul, etnik yang tradisional, tak boleh ubah. Okay. So sebagai juri itu, kalau kurang pengalaman, kurang menonton, kurang mengetahui tentang jenis-jenis tarian di Malaysia, dia gabung dengan apa, jenis-jenis tarian barat, mungkin dia gabung dengan Bharatanatyam, mungkin dia gabung dengan tarian Cina, tarian Jepun, okay, untuk menghasilkan satu tarian baru, ataupun dia antam saja. Kalau kurang intuisi, kurang fokus, kita rasa betul lah dia lah ini, ini tarian inilah. Okay. Itu sebab dia banyak makan ya, 15%. Gerak keaslian gerakan tu perlu sangat. Okay. Tapi untuk 456 ni yang ini akan diuji ni tidaklah. Okay. Okay, so secara keseluruhannya itulah antara syarat-syarat pertandingan tarian. Kamu kena review lah dari mula sampai akhir, tengok betul-betul. Syarat itu kena bertulis. Okay. Yang seterusnya ialah, yang terakhir ialah dari segi ramai pasukan itu ialah kita boleh buat 4 pasang, 4 lelaki 4 perempuan, ataupun 5 pasang. 5, kalau 3 dan 5 ini susah sikit sebab dia punya balancing. Tapi kalau koreografer okey, okay, tak ada masalah. Okey. Yang penting balancing atas pentas. Kamu 5, 6, 10 kan, itu bukan pertandingan dah 10 tu. Okey, yang seterusnya ialah tentang masa. Okey, untuk sekolah pra dan kemas dan permata yang bawah 456 ni, kita kebajang lah. Kita tidak adalah yang 10 minit lebih. Kesian budak. Apakah 8 minit tu pun banyak lah. Dia paling banyak lah, paling lama lah. Siapa yang pernah ajar budak sekolah ni, tadika ni, Allah Akbar. Jadi kita limitkan sebagai 8 minit tu, it's okay lah untuk rangkaian 3 buah lagu. Kalau satu lagu tu kita bagi 3 minit lah. Tapi kalau untuk sekolah rendah dan sekolah menengah, boleh mencapai sehingga 15 minit, is okay. Kalau rangkaian lah, rangkaian etnika, rangkaian tradisional kah, whatsoever kah, rangkaian kreatif, kontemporari kah, it's okay, tidak masalah. Okay, tidak masalah. 15 minit, 20 minit kah, hantam lah kau. Okay. Tapi untuk yang level rendah ni, kita janganlah bagi 15 minit. Maaf boy lah. Untuk berlatih tu pun, aduh, siapa yang pernah mengalami dia ialah macam kami-kami ni lah. Okay. So setakat itu sajalah. Semoga dengan keputusan ini kita akan berjaya, insyaAllah. Majulah seni untuk negara. Seni membina kreativiti dan seni menghasilkan kualiti dari segi jeris, jasmani, emosi, rohani. Rohani ada kata, ada rohani kah? Ada jasmani, emosi ada, dan juga sosial, intelek pun ada. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah sampai ke kampung halaman Padas Damit. Bye.